Syarikah ini yang nombor 2. Nombor 2 Abu Bakar. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa bin ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasul mu'minin. Allahumma ghnina bihalan haramin hasib bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya suman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrifu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'illah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhibal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita semula bulan ni kali kedua untuk pengisian maghrib kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala ni, insya-Allah, untuk lagi barakah kita memulakan surah Al-Fatihah. Auzubillah. InsyaAllah yang ada kitab boleh buka muka surat 54. Muka surat 54 perenggan kedua, InsyaAllah. Bab yang masih lagi kita teruskan, yakni bab kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Ada ya? 54 perenggan kedua di atas, InsyaAllah. Yang ada kitab lah. Yang tak ada kitab tak payahlah cari. InsyaAllah kita dengar sama-sama, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar Al-Wasiti, betul Abu Bakar Al-Wasiti berkata, keuntungan yang besar itu dalam 3. Pertama, hidup. Kedua, mati. Dan yang ketiga, kiamat. Keuntungan yang besar itu ada 3. Yang pertama, bab hidup. Yang kedua, mati. Dan yang ketiga, bab kiamat. Adapun keuntungan hidup itu, iaitu bila digunakan dalam taat kepada Allah, dan keuntungan mati bila ia mati dalam kiamat. Bila dia mati, keuntungan hidup iaitu digunakan dengan taat kepada Allah. Keuntungan mati bila ia mati dalam kiamat, syahadat, kalimat syahadat, bukan kiamat, kalimat syahadat, ya.
Maksudnya mati dia boleh sebut la ilaha illallah. Tu ujung. Kemudian keuntungan hari kiamat pula, bila bangkit dari kubur disambut dengan berita bahawa syurga tersedia untuknya. Tu kena renung. Untung 3. Agak-agak kita boleh ataupun tidak. Yang pertama, waktu kita hidup, keuntungan hidup kita. Apa keuntungan hidup? Bila dia gunakan dalam taat kepada Allah. Allah bagi peluang umur, Allah bagi peluang hidup, kita masih terus dengan Allah Ta'ala, terus dengan kitab Allah Ta'ala. Ni ya, tak leka kita, betul? Terus dengan kitab Allah Ta'ala, terus sujud dengan Allah Ta'ala, tak berhenti. Masih lagi hebat macam mana cubaan Allah Ta'ala, tetap dengan Allah. Zikrullah dia, ibadah dia. Dia tak tunggu Ramadan nak bersembahyang sunat, dia tak tunggu Ramadan. Dia tak tunggu Ramadan untuk Quran. Sekarang dah hari-hari Quran time. Betul? 4 jam sehari. Tuan, dah tulis dah 1 juzuk. Dah keluar dah buku. Kalau tak percaya, ni. My Quran Time. 1 juzuk dah keluar. Allah, tuan. Bukan di TV saja. Bukan di TV saja. Dalam internet ada, dalam YouTube ada, dalam Instagram ada, dalam Facebook ada. Tak cukup 4 jam satu hari, 4 kali diulang ada dalam Facebook. 24 jam. Betul tak betul? Kalau kita share, kita ada. Kita boleh ulang satu-satu daripada siri yang pertama sampailah ni. Tadi dah masuk surah baru, surah An-Nisa. Cerita hal perempuan, cerita kelebihan wanita yang dijaga, yang dihebatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita anak yatim. Jangan main-main dengan anak yatim. Ya, tak kira dia mati bapak dia ke, mati mak dia ke, mati kedua-duanya. Jangan main-main, jangan pergunakan harta anak yatim, itu yang paling hebat. Sekarang lagi hebat, orang ambil kesempatan nak hebatkan diri, dia bantu anak yatim, betul, tapi dia pergunakan pula anak yatim. Tu yang kita berjumpa budak-budak bersepah-sepah di stesen minyak, di tepi jalan digunakan. Tolong besok dalam akhirat tolong jawab dengan lidah yang fasih. Tadi surah An-Nisa terangkan cerita bab wanita. Hanya Allah, ya, Allah dia jaga betul bab wanita, bab anak yatim, apalagi harta pusaka, apalagi bab poligami. Tu ada tak tadi? Ada, tuan. Jangan suka-suka bab poligami. Seronok memang seronok. Bahalanya kat mana? Esok akhirat. Pahala bukan pahala. Kalau pahala betul tak? Kalau mengaji betul-betul, alhamdulillah, kata Ustaz Fazrul ni. Kalau betul-betul mengaji, tapi kalau setakat bini tegur sikit terangkat, tak payahlah dia kata. Faham tak faham? Nak ke masjid pun tanya bini, tak payahlah. Nampak? Tu panggil penyakit TB. Apa dia TB tu? Takut bini. Ataupun kata Datuk Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, takwa. Takwa tu takwa. Takwa tu bukan takut pada Allah Ta'ala, takut pada yang tua. Tu yang mula-mula sekali, takut bimbang. Apalagi nak tambah 1, 2, 3. Allah, tak payah tuan. Mengaji dulu, cari ilmu dulu, faham betul-betul, tahu bab adil, tahu bab ilmu, baru nak buat. Itu pun kalau mampu. Kalau top up pun bini beli, tak payah. Top up pun. Handphone pakai, bukan beli sewa, bukan postpaid, prepaid. Itu pun seminggu sekali, RM10. Lepas tu tompang masjid punya, tompang kedai punya wifi. Tak payah. Ya, tu antaranya. Mana kita bayar. Ni, ya. Keuntungan besar dalam 3 macam tadi. Yang pertama hidup, ya. Untungnya hidup tu hebat. Kena rendung kita. Saya dah cerita sini bab bersih hati belum, ya? Ada 10 bab bersih hati, nanti kita share. Yang kedua, keuntungan mati bila ia mati dalam kalimat syahadah, ya, bukan kiamat, ya. Dalam kalimah syahadah, la ilaha illallah. Allah, tuan, tu yang tadi Tok Imam baca, Allahumma tim lana bi husni khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Hujung hidup kita,
kata Piramli mati dalam iman. Betul? Mati senyum. Senyum, betul lah. Kita tak faham maksud Piramli, kita gelak Dia ada faham, dia mengaji. Bukan dia tak mengaji, dia mengaji. Pondok sana, di Aceh, dia mengaji pondok. Kalau tengok sejarah dia, memang hebat pengajian agama dia. Dia antaranya belajar bab agama. Cuma dia pergi buat filem je terus, betul. Tapi filem dia ada mesej. Cuma kita tak faham. Suka kita dengar dia baca surat Rosyatimah tu tak terbaca-baca, betul. Piramli baca tak bunyi. Sudin baca Arab, Aziz baca cakap Jawa, betul. Maksudnya apa? Kata Aziz Sattar sebelum ni mati, nak tunjukkan perangai orang Melayu ni tak nak mengaji. Perli kita sebenarnya. Sampai datang penjajah masih lagi tak nak mengaji. Pak, tu kena jajah kita. Kena jajah terus. Dah balik penjajah masih lagi tak nak mengaji. Ni. Pak, macam inilah. Yang datang ramai, betul. Yang tak datang lagi ramai. Tu kena rendang. Pak, dia dah ditunjuk Allah Ta'ala peringatan-peringatan yang hebat. Pun tak jeran-jeran orang Melayu kata. Tu kena rendong kita. Ni tu yang kedua, bila keuntungannya mati bila dalam kalimah syahadah. Kita minta kalau boleh mati la ilaha illallah. Bukan untuk tahlil kan. Bukan tahlil je. Tak, kita kadang la ilaha illallah tu ada mati ni. Tahlil. Tak. Kita sendiri tahlil. Sama macam My Quran Time. Kita cerita pasal My Quran Time, ya betul, itu Allah bagi hadiah 4 jam satu hari, internet penuh, betul. Tapi kita terlupa Quran Time kita dengan Allah. Berapa kerat kita baca bersama dengan Allah Ta'ala ni. Yang dalam TV kita follow, yang kita sendiri. Bayangkan kalau TV tak ada cerita buat Quran, kemana Quran tu, tuan-tuan? Punya susah Rasulullah SAW perjuangkan Quran daripada baris tak ada, titik tak ada, huruf pun macam kalau kita baca yang dulu tak terdaya kan. Sekarang ni mewah depan TV, betul. Siap bunyi lagu lagi, taranum ditunjukkan, berdengung. Ustaz Tarmizi tu bawa gigi lagi nak tunjuk tajwid tu. Gigi palsu tu dibawanya. Pasal apa? Ada orang tak ada gigi palsu, gigi dah habis, sebut pun lain. Jangan main. Tu bila sebut lain, bunyi lain, maksud dia pun lain. Pak, nak diajarkan kita satu-satu perkataan dalam Al-Quran. Tu. Yang ketiga, bila keuntungan yang ketiga, keuntungan bagi kiamat, hari kiamat bila bangkit dari kubur disambut dengan berita bahawa syurga tersedia untuknya. Allah, tuan-tuan. Tu. Kita dunia tak ada syurga, betul. Tu kesilapan kita kalau kita ni anggap dunia ni syurga, habis kita. Dunia ni penuh cubaan, penuh dengan nak cari bekalan. Kalau kita anggap dunia ni syurga, selesa duduk rumah, dah azan daripada subuh sampai maghrib, sampai lagi isyak 5 kali tok muazzin tu call azan. Bila azan tu kan panggil kita, betul. Hayalah solah, hayalah falah. Mari menuju ke masjid sembahyang, mari menuju kejayaan, bukan dapat harta, betul. Kalau dah Tok Bilal panggil sini, datanglah masjid, seorang masuk register je, lepas je ambil jangka suhu tu, ambil temperature, seorang 500. Apa jadi? Dia tak payah tunggu brim, tunggu tu je. Apa jadi? Penuh tak? Penuh sampai Bangi. Nampak? Beratur, jam, yang kan benda. Rupanya sini register, ambil temperature terus dapat 500. Allah, kan. Besok datang lagi. Ustaz Azmi datang lagi. Saya pun datang lagi. Hari ni ceramah saya tak dapat, besok dapat lagi. Datang lagi. Duit punya pasan, tuan. Tu fulus, betul. Al-fulus, jangan main. Tu kata Datuk Ismail Amos, al-fulus fid dunya wal manfus fil akhirah. Tu. Nampak? Kena rendong kita. Tu bab dunia. Bab ni diceritakan kita cari jalan untuk bab syurga kita yang akan datang. Ni. Bab tu kena bersih hati, tuan-tuan. Saya bawa nota tu. Dia. Bersih hati. Tadi saya cerita kat di KKR, Kementerian Kerja Raya. Saya ulang balik hari ni. Bersih hati, hati bersih, hidup pasti bahagia. Masuk masjid, masuk surau,
mesti buat perangai macam orang masjid. Masuk surau pun jadi al-surawi. Jangan keluar surau, keluar masjid perangai pelik. Ni jadi perangai Ion ke, perangai The Mall ke. Janganlah. Kita orang Islam keluar masih lagi tata cara kita, cara masjid. Ni bersih hati ada 10. Tengok ada tak kita? Yang pertama, jangan cari salah orang. Orang yang hebat, orang yang sejahtera hati dia, bersih hati dia tak sibuk hal orang. Jangan kita ni kadang-kadang nak menjahanamkan orang, nak jatuhkan orang sampai ke tahap cari salah orang. Tak senang hati orang tu, nak buang air pun risau. Betul? Tu bimbang dia, takut orang snap, orang apa sekarang? Print screen. Tu. Jangan main. Dah tak main-main lagi gambar. Sekarang ada handphone, print screen terus. Tegak terus ambil. Silap sikit dia terus print screen. Siap report terus. Allah, tuan-tuan. Janganlah. Jangan sibuk hal orang. Betul? Jangan cari salah orang. Hati yang sejahtera, hati yang bersih. Yang kedua, jangan hina orang. Dah masuk masjid, kita hina orang. Payah. Perangai. Janganlah. Jangan hina orang. Kita ni orang Perak kata samir. Bila sujud tu, kening tu sampai ke lantai lagi rendah daripada punggung. Tak kira dia pangkat hebat macam mana, bila sujud dia kening tu atas lantai. Betul tak betul? Tak percaya tengok lepas ni, nanti isyak tengok. Ada tak orang sujud kening tu, kepala tu lagi tinggi daripada punggung? Kalau ada pula seorang macam tu, tu spesies baru. Sujud mesti sama, lantai ke bawah. Kening tu kat lantai. Waktu berdiri tinggi kening, waktu dia sujud tak boleh buat apa. Rendah serendah-rendah. Sebab tu jangan hina orang. Yang ketiga, hati yang bersih, jangan buka aib orang. Tolong. Zaman sekarang hebat, betul. Tu yang print screen, print apa semua cukup. Boleh buat live tu. Ni buat live. Ini live untuk nak sebarkan. Bila dia taja, sebarkan terus. Buat benda yang terbaik. Tapi yang nak aib korang, aib orang tu kita cek. Jangan. Satu hari Allah buka aib kita. Kita suka buka aib orang. Satu hari Allah buka aib. Kalau di akhir tak jadi ke akhirat, kadang-kadang dalam dunia lagi Allah cashkan aib kita. Itu yang tak terdaya, tuan. Jatuh terus. Maruah habis terus. Pasal apa? Allah buka maruah kita. Pasal apa? Perangai dia suka buka aib orang. Tolong. Hati yang bersih, hati yang sejahtera, dia tak buat begitu. Yang keempat, jangan perlekehkan orang. Empat. Ini kadang itu perangai juga. Pasal apa? Dia ada pangkat, dia ada harta. Janganlah. Kan baru ni orang terajang orang tua. Nampak? Orang tua tu, mana hormat dia dengan orang tua? Walhal dia baru sujud, baru istighfar, baru berdoa, orang tu terpijak kot kan, tersenggol sikit, bangun dia, pakai kain pelikat. Pakai kain pelikat boleh tendang muka orang tua berdarah-darah. Mungkin nak tunjuk dia punya black belt dia, betul? Terlupa. Orang tua tu sabar, dah berumur dah, dalam masjid buat perangai. Jangan. Itu melekehkan orang, tuan-tuan. Pasal kita terasa hebat sangat. Yang kelima, jangan mengata orang. Ni pun sama juga. Jangan mengata. Kita kadang mengata, tak berhenti mengata. Orang tu tak usik pun. Orang tu beli kereta baru je. Kata tak? Kata. Hutang lah tu. Tak ada kerja. Memanglah semua orang beli kereta hutang, betul? Mana ada kereta bagi free tu? Hutang lah. Kecuali gaji dia sebulan 100,000. Dia beli cash tak? Beli cash pun dia kata rasuah lah tu. Nampak? Macam-macam perangai manusia. Jangan mengata orang. Yang keenam, hati yang bersih, jangan sakitkan orang. Janganlah. Ini yang penting, jiran dengan jiran. Betul? Jaga. Kita akan jumpa bab jiran. Hak jiran tu macam pusaka. Dia boleh claim pusaka, kata Rasulullah SAW. Tu jiran yang hebat, tuan-tuan. Hak jiran. Yang ketujuh, jangan bangga dengan amal ibadah kita. Allah, tuan-tuan, kita masuk masjid ni, jangan hentam yang tak masuk masjid.
Kita kadang-kadang hentam, kau tak pergi masjid batu 14, kau masuk neraka besok. Boleh kita cakap itu? Terus dia tak datang, tuan. Terus tak datang. Dia sembahyang mana? Masjid negara. Sanggup tu. Pasal apa? Kena kutuk orang sini. Jangan. Kita kadang bangga. Tu, jangan. Kita kadang tak perasan, dah belajar dah ikhlas. Kita dah habis bab ikhlas, betul? Dah habis bab ikhlas. Tapi bab ikhlas tu tak application, tak ada apply. Nampak? Pantang dipuji. Itu satu hal. Jangan bangga. Kita dipuji, kadang-kadang rosak ibadah kita. Kita semain duha, nak cerita juga kat orang. Semain tahajud, nak cerita juga kat orang. Sembahyang malam, baca Quran malam, kita pun nak cerita. Nak cerita. Merah macip mata, tahajud malam tadi. Tu. Nampak? Nak cerita, dia punya semangat nak cerita tu hebat. Bangga tu. Payah tuan. Rosak. Nampak? Ditegur tu. Kadang-kadang tak tegur pun, dia nak cerita juga. Malam tadi lepas saya tahajud, hujan lebat. Betul. Perangai tu kan. Habis pahala. Dia semain tahajud 20 rakaat. Clear. Orang Arab kata khalas. Habis. Nampak? Elok malaikat tu nak tulis dalam file, tak jadi. Delete terus. Keluar pada grup. Nampak? Jangan main. Tu rosak kita punya pahala. Jangan. Tu. Jangan cerita bab pahala kita. Saya tak boleh lupa cerita zaman Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Orang tua ni, Pak Haji ni, bila sembahyang duha tu, dia tak cerita orang, tapi bila kawan dia telefon tengah sembahyang duha, cucu tu angkat. Atuk mana atuk? Atuk tengah sembahyang duha. Atuk dengar, suka dia. Orang tahu aku sembahyang duha. Allah Akbar. Atuk suka dia. Allah tuan. Gelap malaikat tu, tak jadi nak tulis. Nampak? Sembahyang duha. Dia nak cerita, dia suka. Ada orang tahu cucu aku ni pandai, dia kata. Dia bagi tahu kawan aku semua tahu lah. Aku sembahyang duha. Tu tegak jalan. Tiba-tiba satu hari dia sembahyang asar lewat pukul 6.59. Kawan telefon, atuk mana atuk? Atuk tengah sembahyang asar. Apa dia kata? Celaka punya cucu dia. Tu nampak? Jangan bagi tahu betul. Jatuh standard dia. Tu nampak? Ikhlas dia rosak tuan. Nampak? Tu kita jaga sikit. Saya sahabat tabligh saya bercerita. Lagi hebat. Malam-malam orang grup dakwah ni, nak tabligh orang, dia selalu tidur masjid, surau betul. Bagus dia. Kita tak terbuat. Kita nak tinggal rumah, tak terbuat kita. Dengan TV tu masih peluk lagi, betul. Kita standard kita tu. Bukan dengan TV, remote tu tak lepas, betul. Kadang-kadang bawa pergi masjid. Bimbang isteri ambil. Tu remote TV, pula handphone lagi. Tak terdaya nak pergi masjid. Kena pula malam Sabtu, malam Ahad, betul? Malam Isnin. Lagi payah. Dia orang-orang yang hebat ni. Saya dengar satu cerita memang hebat. Dia tidur malam tu pukul 3, pukul 4 tersedar dia. Kawan dia tengok, semua tidur lagi, dia kata. Kawan aku semua tidur. Tadi agaknya dah bangun sembahyang sunat tahajud. Aku seorang yang tak bangun lagi. Tu. Dia boleh sangka baik kawan-kawan dia. Kalau kita macam mana? Tu tidur nak mati. Betul? Tak bangun-bangun. Aku seorang yang bangun. Tu. Jaga tuan-tuan. Kadang-kadang Allah cuba bab ikhlas tu tak terdaya kita. Yang ke berapa dah? Yang ke-8, jangan tunjuk menunjuk. Ini tadi riak. Bab riak, jangan. Biar kaum langit saja yang ketahui. Allah saja yang tahu. Malaikat saja tahu. Nabi dah beri contoh. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Cukup. Senyap. Jangan cerita orang, jangan sembang orang. Kita punya amal ibadat. Yang ke-9, jangan berbanding dengan orang lain. Jangan beza-bezakan kita dengan orang lain. Kita sama je. Tak boleh kita lain-lain. Tak ada kasta dalam Islam sama. Yang ke-10, yang ke-10, jangan sedih bila kekurangan. Kita jangan risau, jangan bimbang. Siapa? Kita bergantung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat tu hari-hari kita baca. Jangan kita risau. Tu 10 hebatnya bersih hati, jaga hati yang sejahtera.
Dapat 10 tu. Tak dapat, tengok balik audio kuliah. Tu Facebook ada. Balik pada kitab tadi, Abu Bakar, dah sudah. Yahya bin Muaz, Yahya bin Muaz Ar-Razi ketika dibacakan di majlis ayat yang berbunyi yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasukul mujrimin na ila jahannama wirda. Pada hari kiamat kami akan menghantar orang yang takwa menghadap Ar-Rahman, yakni Allah, berkenderaan. Sedang orang-orang yang derhaka kami giring ke neraka Jahannam berjalan kaki dan berasa haus. Surah Maryam ayat 85-86. Ni beza orang mukmin, orang yang hebat di sisi Allah Taala berkenderaan menghadap Ar-Rahman. Tu kena rendang tuan. Inilah masanya dengan Quran time kita, dengan ibadah kita, dengan zikir kita, masa kita dengan Allah Taala. Tolong utilize, orang putih kata. Tahu utilize ni? Pergunakan masa sebelum diambil masa kita tu. Kan Raihan selalu nyanyi 5 sebelum 5, rampas 5 sebelum 5, sihat sebelum sakit. Jangan tunggu sakit tuan-tuan. Ni kadang-kadang sakit baru nak baca Quran. Betul? Quran ada tepi katil. Bukan baca pun, cucu yang baca. Nampak? Makan tak ada. Suap lah. Tu. Bila dah nazak sangat, suap macam mana pun tak jadi. Pasal apa? Putus rezeki dah. Nampak? Pintu rezeki putus, pintu pahala pun putus. Pasal apa? Allah dah kata game's over. Habis dah. Cukup time tu je. Belilah air, Milo, susu yang ada zat besi, nak bagi segar. Suap, pakai pipe, tak boleh, keluar balik. Rezeki sudah habis. Makan bubur pun tak boleh juga. Anak bawa bubur tak makan. Beli mana? McDonald punya bubur. Pernah makan McDonald? Sedap tu sedap? Sedap McDonald, branded betul. Beratur beli. Queue, drive thru. Ingatkan beli ayam McDonald, beli bubur je. Tu. Suap dia. Makan tak? Masuk 2 sudu, keluar balik 2 sudu. Pasal apa? Putus dah rezeki dia. Tu pintu langit ni ada 2, pintu rezeki, pintu pahala. Nampak? Tu jangan sampai kita ke tahap tu. Pintu dunia, bumi pun sama juga. Habis. Tu yang menangis bumi pasal apa? Zikir tak ada, sujud tak ada, sembahyang tak ada, pasal dia dah habis masa. Humor sudah habis. Ni kena rendong kita. Diceritakan sini, kami menghantar orang yang takwa terhadap Allah Taala, yakni ya Ar-Rahman, berkenderaan. Allah tuan-tuan. Jangan bimbang kita tak berkenderaan, pergi masjid tak ada kereta, tak ada motor, tak ada basikal. Kita jangan bimbang. Sekarang basikal harga lagi hebat daripada kereta, betul? 21,000 satu basikal. Nampak? Baru ni saya diceritakan, satu ibu ni hadiahkan anak dia basikal, satu basikal tu 56,000. Allah tuan-tuan. Boleh beli 2 kancil, betul? Kancil barulah ataupun Viva. Beli basikal 56,000 dapat EPF. Nampak? Dia punya simpan lama. Dia tak fikir bab zakat, dia tak fikir bab mati dia besok. Kalau dia infakkan dengan pondok pesantren, Quran, wakaf pondok, Allah tuan-tuan, dia terlupa dimewahkan anak tu. Kalau dia mengajikan anak tu ke pondok, hebat tak hebat? 56,000. Allah tuan-tuan, ni kena renung kita. Kadang-kadang kita tak perasan pasal seronok dengan bab ni. 56,000 siap selfie dalam Facebook. Nampak? Rosak tuan. Bukan senang nak simpan 5, kita nak cari 1,000 pun payah, betul? Ni nampak menghantar, besok kita hantar dengan kereta hebat, tapi besok di akhirat tak berkereta kita. Jangan risau, walaupun pakai kancil ke, proton kecil je ke, tak payah bimbang tuan-tuan. Besok kita risaukan dia sana. Tu berkenderaan kita, orang yang takut betul-betul dengan Allah. Sedang orang-orang yang derhaka kami giring. Tahu giring? Bukan kering, giring, diheret ke neraka Jahannam. Allah tuan-tuan, kita jangan sampai ke tahap tu. Kalau diheret tuan-tuan macam mana?
macam-macam cerita bab heret, betul, digiring. Maksudnya jangan, pasal apa? Digiring tu, diseret kita dengan hina berjalan kaki ke neraka dengan haus ni. Tu hebatnya berpuasa. Pasal apa? Bila puasa je kita takkan rasa bab haus di akhirat. Itulah bekal kita. Bukan saja puasa Ramadan, bukan saja puasa Isnin Khamis, tak. Itulah bahagian kita besok. Puasa tu jadi perisai kita. Tu surah Maryam ayat 85-86. Lalu ia berkata, tenang-tenanglah hai manusia, kamu kelak akan dihadapkan kepada Allah beramai-ramai dan menghadap kepada Allah satu persatu, dan akan disoal semua amalmu secara terperinci, kalimat demi kalimat. Allah Tuhan. Pak, sini ramai-ramai boleh masuk, betul. Tunggu sikit lama pun pening juga, betul. Beratus itu pening, pakai topeng lagi, nampak? Tu pun risau juga. Ni besok di akhirat tak ada tempat menunggu, tak ada kipas, tak ada R&R, terus jalan kita, nampak? Punya jauh. Ni akan disoal satu-satu. Betul, kita lepas di dunia, tak ada soalan. Rasuah lepas, maksiat lepas, bunuh orang lepas. Ingat, tunggu, Allah tunggu. Pasal apa? Allah Maha Bijaksana. Ni kena kendong kita. Itu. Sedang para wali dihantar menghadap Allah berkenderaan. Orang-orang yang derhaka ditolak ke neraka jahanam beramai-ramai. Dan semua yang terjadi bila bumi telah dilenyapkan dan tiba Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris dan hidangkan jahanam sebagai ancaman. Saudaraku, saudaraku, berhati-hati kamu dari kengerian sehari yang perkiraannya sama dengan 50,000 tahun. Allah, tuan-tuan, satu hari di sana sama dengan 50,000 tahun. Azan ke? Belum lagi. Bagi tahu. Ya, 50,000 tahun, hari yang menggetarkan. Menggetar ni bukan hari macam tak. Ya. Semalam kat Bangi pokok tercabut 10 pokok. Pokok besar tu tercabut. Tak tahu macam mana angin tu tercabut. Kuat tak kuat agak-agak. Allah, tuan-tuan, saya nak ke Polisen tu. Jam. Daripada rumah tu nak keluar ke tol UKM tu, jam. Pusing ke belakang Petronas Seksyen 5 tu, 15 tu, pusing, jam juga. Tengok memang betul, pokok besar, tak tahu siapa cabut. Dah cabut, tinggal je. Dia cabut akar dengan tanah tu, tercabut terus. Maksudnya apa? Angin pusing tu datang, dia melompat-lompat lah, macam berlaku di Masjid Kapupaya, berlaku bawah ni, terbang semua bumbung masjid tu. Angin tu lompat daripada laut masuk ke darat, diangkatnya bumbung masjid. Nampak? Kemah tu atas rumah kakak sebelah masjid tu. Kemah tu berpusing atas. Bukan 1 meter 2 meter, berkilometer dia berpusing. Maksudnya dah terbang ke atas. Semalam 10 pokok dia gira. Pokok bukan kecil tuan, pokok besar-besar. Batang tu besar pemeluk, lebih daripada 1 peluk. Nampak? Tu, itu pun kita menggeletar tuan. Tu kena renung. Saya dah bimbang dah pasal apa? Dah 6.30 masih di tol UKM. Bayangkan nak sampai Polisen 40 minit lagi. Nampak? Laju tak laju kan? Tu laju tu. Memang laju, nampak? Saya sampai memang cukup dia sembahyang maghrib. Tu. Habis maghrib saya pun sampai. Nampak? Ya, daripada 6.30 sampai 7 suku. Sana lagi awal, 7-9 minit maghrib. Allah, tuan. Ya? Allah tolong, sebab tu kena rajin. Rajin mohon pada Allah. Kita nak bergantung dengan manusia tak boleh. Takkan nak beritahu polis, saya nak kuliah boleh? Tak boleh. Dah jam dah, tak bergerak. Tu kena kendong kita. Ni menggetarkan, ini lagi hebat menggetarkan tuan. Tu ya. Bab hari menggetarkan, hari duka cita dan menyesal. Betul tak betul? Menyesal tuan-tuan kita. Menyesal kita. Pasal apa? Salah satunya sesal kita tak cakna Al-Quran contohnya. Ada Allah hidangkan Quran, TV Hijrah, Facebook, Instagram, YouTube, kita bertenang aja. Siap buat apa? Buat donat kat asap rokok tu, betul? Allah, tuan-tuan. Nampak? Satu hari satu muka surat, satu hari satu muka surat. Ni dah tulis satu buku dah, 1 juzuk habis. Nampak?
Bukan PowerPoint-nya, dengan nota sahabah Quran time ni, dengan nota tu cukup satu Malaysia buat. Bukan satu patah kan, macam-macam cerita definisi dalam satu ayat Quran tu. Ni kalau kita tak involve, agak-agak besok boleh jawab ke dengan Allah Ta'ala. Allah tunjuk besok kitab Quran, kenal tak kitab ni? Kalau kita involve 4 jam tu kita follow juga, alhamdulillah. Ada, ya Allah, aku tengok my Quran time, aku follow, aku buat nota. Ada tak pahala dia? Takkan Allah nak campak kita ke dalam neraka, tuan. Walaupun kita bukan hafiz ataupun hafizah, tapi kita follow, sayangkan Quran. Habis program Quran tu, siap peluk, sebab dia. Semalam saya tengok yang Ustaz Tamizi dengan Ustaz Fazrul habis surah Al-Imran, betul? Sebab dia. Dia tak pernah berpengalaman macam tu. Kalau dia baca sendiri, bila dia baca sendiri belum tahu boleh habis. Tapi bila baca tu dengan tadabbur, diselongkar satu-satu ayat, memang hebat. Dengan bab arak dia, dengan bab judi dia, dengan bab halal, bab haram. Hari ini bab wanita. Allah, nampak? Kadang-kadang kita tak selongkar, kita tak tahu. Malu kita. Yahudi tahu bab Al-Quran. Nampak? Cerita dalam satu cerita. Yahudi itu hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab Muwatta. Kitab lama dia hafal, tapi tak masuk lagi Islam. Pasal apa? Hidayah Allah punya. Kita berkali-kali tak hafal-hafal. Allah tuan, kena renung kita. Tu kena bimbangkan kita. Kena azan belum? Dah. Sila azan. Allah. Allah. Asyhadu an la Rasul.
Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbi hadhihi kalimatin innaka la tughliqu biha. InsyaAllah. Sikit lagi. Boleh ya? Boleh. Teruskan. Yang seterusnya ya. Hari duka cita dan menyesal. Itulah hari yang besar. Hari bangkitnya semua manusia untuk menghadap kepada Rabbul Alamin. Hari perhitungan dan pertimbangan dan pertanyaan. Hari kegoncangan yang pasti, yang menakutkan. Hari kebangkitan, hari di mana tiap manusia akan melihat apa yang telah dilakukannya. Hari di mana semua manusia dalam berbagai bentuk akan melihat amal perbuatannya. Hari di mana wajah manusia putih berseri-seri dan yang lain berwajah hitam. Hari di mana seorang tidak dapat menolong kepada lainnya dan tidak berguna segala tipu daya. Hari di mana seorang ayah tidak dapat membantu anaknya sedikit pun. Demikianlah pula anak tidak dapat membantu ayahnya sedikit pun. Hari di mana bahayanya bertebaran luas. Hari di mana dia tidak diterima uzur orang-orang zalim dan tetap mereka mendapat kutukan, yakni laknat serta siksa yang keji. Pada hari di mana tiap manusia harus mempertahankan dirinya sendiri. Pada hari di mana tiap ibu akan lalai terhadap bayi yang disusuinya. Bahkan tiap ibu yang mengandung akan gugurkan kandungannya. Orang-orang terlihat bagaikan orang mabuk, tetapi tidak mabuk kerana minum khamar ataupun arak, hanya kerana ngerinya siksa Allah yang sangat keras. Tu disenaraikan keadaan hari kiamat besok. Dahsyatnya terlampau hebat. Tu kena renung kita. Siap-siap dah kita. Ni pun COVID tak habis-habis lagi, betul? Kejap naik, kejap turun. Pasal apa? Perangai kita juga sebenarnya. Kejap naik, kejap turun. Perangai tu, iman tu cepat naik, cepat turun. Kadang buat tak tahu langsung. Muqatil bin Sulaiman berkata, makhluk akan berdiri menanti pada hari kiamat selama 100 tahun tenggelam dalam peluhnya sendiri. Dan 100 tahun dalam kegelapan mereka kelam kabut. 100 tahun lagi sibuk bagaikan gelombang mengajukan tuntutan kepada Tuhan. Sesungguhnya hari kiamat itu sekira 5,000 tahun, tetapi bagi seorang mukmin yang ikhlas bagaikan sesaat. Kerana itu wahai orang yang sihat akal, hendaklah sabar terhadap penderitaan dunia dalam melaksanakan taat kepada Allah untuk memudahkan bagimu segala kesukaran-kesukaran hari kiamat. Allahu a'lam. Tu maknanya kita ni dipesankan, siap-siaplah diri kita, jangan sampai langsung tak bersiap. Bila tak bersiap, kita menyaya diri kita, kita menzalimi diri kita. Saya share dengan tuan-tuan, ada amalan harian berpandukan 5S. Ini saya share, 5S tu sisihkan. S yang pertama, sisihkan diri dari perkara dosa. Cukuplah, Allah dah bagi macam-macam peringatan, betul? Nak buat dosa apa lagi tuan-tuan kita? Dah berumur dah, 20 ada, 30 ada, 40 ada, 50 ada, 60 pun ada, pencen pun ada, betul? Betul, pencen banyak masa, tapi kena ingat ulama bagi tahu, bila pencen saja sebenarnya dia dapat masa yang very very critical. Faham tak faham tu? Tu cakap Minang tu, paling getir, umur yang paling getir, masa yang terlalu amat getir. Batu tinggalkan, sisih. S yang pertama, sisihkan diri daripada perkara dosa. Cukup. Yang lepas tu lepas dah.
Allah ampun, kita minta ampun terus, sangka baik terus dengan Allah Subhanahu. S yang kedua, sucikan hati dari hasad, dengki dan prasangka. Cukuplah, sampai bila nak sangka buruk dengan orang kan? Akan daripada lahir sampai sekarang tak pergi. Sangka buruk. Dari bila awak sangka buruk? Daripada belambuayan lagi. Tak ada kerja tuan. Sampai dah tua dah masih lagi sangka buruk. Kenapa? Dia tak ingat ke kubur? Allah tak buat macam tu tuan. Allah sayang sebenarnya kita. Allah tu maha penyayang kita sesama manusia. Kenapa jadi macam tu? Pasal apa? Tadi problem hati dia. Tu. Sebab tu bila Allah bagi Quran, kita kalau ada problem hati, tak tengok. Bertenang aja. Sama macam mana? Sama macam Yahudi. Yahudi pada zaman Musa, Nabi Isa dibagi ayat Allah, dibuang, dicampak belakang. Kita dihidang depan mata, depan TV, depan internet. Tak tengok juga. Sila jawab yang dengan yang fasih. Cuba renung. Itu benda yang selamat. Pasal apa? Quran tuan-tuan, diceritakan dalam kitab lama. Quran tu besok, kalau kita berbakti dengan Quran sekarang ni waktu hidup, masuk yang liang lahat, gelap tak gelap tuan-tuan? Tak percaya pergi belakang tuan. Kubur belakang betul? Dah tukar lain. Kubur lagi kan? Gelap tuan-tuan. Gelap. Ni pun terang sikit pasal apa? Ada lampu masjid. Ataupun ada lampu limpah, betul? Tapi gelap segelap-gelapnya. Yang nak menyelamatkan kita satu ulama ialah salah satunya Al-Quran, yang kita berbakti waktu kita hidup. Datang dua makhluk, Munkar dan Nakir. Kata Ustaz Barishah, kitab lama ada lagi dua, Nakur dan apa tu? Nukman dan Nakur. Dua lagi malaikat yang soal kita, suruh tulis amalan kita besok. Kita ingatkan dua malaikat, Munkar Nakir. Rupanya kitab lama ada lagi dua lagi malaikat datang. 4 malaikat nak datang kita. Interview lisan dan tulisan. Tu nampak gelap. Tapi kalau ada Quran, waktu kita hidup berbakti terus dengan Quran. Quran tu berada antara dada dengan muka. Masuk dalam lahat Quran tu, blok malaikat tersebut. Jangan ganggu hamba Allah Ta'ala ni. Dulu dia hidup, dia berbakti dengan aku. Sekarang dia mati, aku pula berbakti dengan dia. Aku pastikan dia masuk ke dalam syurga. Tu Al-Quran tuan-tuan. Nampak? Itulah Al-Quran dipanggil tali Allah. Tali kita nak bergantung, tak ada lain. Tali tu. Kan kalau kita jambatan gantung, pegang apa? Pegang tali. Mana nak buat balance-balance? Tak ada. Memang jatuh betul. Kita berpegang dengan tali Allah. Apa dia? Al-Quran. Cek, bukan di rumah. Jangan tak cek di rumah kita berapa kerat ahli karyah kita, ahli yang dalam rumah kita. Jangan tengok orang rumah lain. Rumah dalam rumah kita ni berapa kerat yang boleh baca Al-Quran. Berapa kerat tuan-tuan? Bukan hafal, boleh baca. Cuba renung. Kalau kita sebagai pemimpin dalam rumah, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai datuk, sebagai nenek, jangan main-main benda ni. Ni satu perisai kita masuk dalam kubur adalah Al-Quran. Tu. Yang kedua, S yang ketiga, betul? S yang ketiga, susun kehidupan kita harian mengikut syariat Islam. Kita dah baca dalam Quran, ada ayat innad dina indallahil Islam. Dari bangun tidur balik cara Islam. Nampak? Tu tidur dengan Quran, tidur dengan wuduk, tidur dengan macam Rasulullah SAW. Kenapa kita nak ikut syariat lain? Kita dah ada syariat dah. Haram tetap haram, halal tetap halal. Betul? Hak tetap hak. Nampak? Tak boleh. Itu kena rendung kita. Yang keempat, S yang keempat, sabar ketika menghadapi ujian Allah, anggaplah itu penghapus dosa. Kita sekarang diuji, betul? Diuji, semayang jauh. Dulu elok semayang rapat-rapat, sekarang semayang jauh. Wah, tuan. Tapi pastikan line to make kita sama. Nampak? Biar pahala tu dapat lagi. Itu pasal apa? Kedegilan kita dulu, tak nak rapatkan saf. Itu kena renung kita. Jangan. S yang keempat, betul? S yang keempat, sabar. Yang kelima, syukur, reda ke atas segala kurniaan Allah. Apa yang Allah bagi, syukur. Jangan kita tak bersyukur. Kalau dah level kancil aja, betul? Level proton saja. Jangan nak mengada-ngada Q7, Q8 ataupun X70, X50, betul? Tu jangan main. Kita level 2 je kita. Jangan nak menyebut-nyebut
Kita level kancil nak beli Q7, larat tak? Beli tayar aja. Betul. Tu 5S yang jangan kita tinggal. Dapat 5S, betul? Cukup 5S tu. Syukur, redha yang last kali. Dan satu lagi, dah 5S tu kita jaga, jangan tinggal pula 5S satu lagi. Apa dia? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. 5S. Cukup, itu jaga dia. Nampak? Kita konsisten 5S yang wajib tu. Boleh tuan-tuan? Tu antara yang terbaik kita nak mengelakkan daripada hebatnya bab neraka, bab hebatnya hari kiamat. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita dapat bawa sebagai perisai, sebagai bekalan. Jangan bimbang, kita yakin dengan Allah Ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Kita serah terus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillah tawakkaltu Allah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah, mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, buruk, lemah pada saya, kita sudahi surah Al-Fatihah. InsyaAllah, sebelum saya baca doa, saya nak mohon tuan-tuan, lepas isyak sama-sama saya nak mohon izin masjid buat sembahyang sunat hajat untuk anak saya 3 orang di Turki. Turki sedang kritikal juga, dia punya PKP dah 300,000 dah. Mohon kita doakan malam ni, boleh sembahyang hajat lepas isyak terus bangun, insyaAllah. Boleh? InsyaAllah, mohon sangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina wa hdina wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekat kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.